Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dalam bab yang pertama yang bertajuk warisan negara bangsa. Okey, untuk tajuk ini kita akan mengkaji dan merungkai 4 item ataupun 4 perkara. Yang pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan kuasa barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan kuasa barat. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan perundangan sebelum kedatangan barat. Dan yang terakhir, peranan pemerintah dan rakyat sebelum kedatangan barat. Seperti yang telah kita pelajari sewaktu di tingkatan 2, di mana terdapat 7 kerajaan alam Melayu yang unggul dan masyhur. Jadi untuk hari ini kita akan mengkaji lebih mendalam tentang ciri-ciri pembentukan negara bangsa. Sebagai contoh, pada abad yang pertama dan abad yang kedua, kerajaan Funan dan kerajaan Champa mengamalkan ciri-ciri pembentukan negara bangsa, dan ia telah diwarisi oleh kerajaan yang seterusnya pada abad ke-7, iaitu kerajaan Sriwijaya. Terusnya Kesultanan Melayu Melaka dan diteruskan lagi dengan Kesultanan Johor Riau. Jadi nak cerita kat sini bahawa ciri pembentukan negara bangsa telah diamalkan sejak berkurun lamanya semasa pemerintahan kerajaan alam Melayu. Untuk topik yang pertama, iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan kuasa barat. Seperti yang kita telah pelajari di tingkatan 2, terdapat 7 kerajaan alam Melayu yang unggul dan masyhur. Sebagai contoh, kerajaan pada abad yang pertama dan kerajaan pada abad yang kedua, iaitu kerajaan Funan dan kerajaan Champa. Jadi terdapat 4 ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, kita urungkai satu persatu. Yang pertama, raja. Yang kedua, undang-undang. Yang ketiga, wilayah pengaruh. Dan yang terakhir ialah rakyat. Okey, yang pertama, ciri yang pertama iaitu raja. Raja menjadi tunggak utama dalam kerajaan. Kedudukan raja yang tinggi dan yang paling teratas diperkukuhkan lagi dengan pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Jadi tugas pembesar adalah untuk membantu raja dalam melaksana dan melicinkan pentadbiran. Selain itu juga, raja dianggap suci dan perlu dihormati. Sebagai contoh, Raja Champa sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, ciri yang kedua iaitu undang-undang. Undang-undang ni ditubuhkan bagi memastikan kesejahteraan dan keamanan rakyat sejagat. Oleh itu, semua rakyat perlu mematuhi pada undang-undang yang telah diberikan. Sebagai contoh, kerajaan Majapahit, mereka mengamalkan undang-undang Katara Manawa. Okay, untuk ciri yang ketiga iaitu wilayah pengaruh. Apa yang dikaitkan dengan wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan mengakui pemerintahan seseorang raja. Okey, sebagai contoh, kerajaan Funan dia memiliki kawasan ataupun wilayah pengaruh yang sangat luas. Ciri yang keempat ataupun ciri yang terakhir ialah rakyat. Rakyat ni merujuk kepada penduduk setempat yang mendiami wilayah pengaruh tersebut, dan rakyat perlulah taat kepada perintah raja. Sebagai contoh, rakyat Sriwijaya membuktikan kesetiaannya terhadap raja dengan melakukan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Okey, itu adalah ciri-ciri negara bangsa dalam kerajaan alam Melayu. Okey, seterusnya ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terdapat 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama ialah kerajaan, yang kedua ialah rakyat, yang ketiga ialah kedaulatan, yang keempat wilayah pengaruh, yang kelima undang-undang, dan yang keenam lambang kebesaran. Jadi kita merungkai satu demi satu ciri negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ciri yang pertama ialah kerajaan. Kerajaan muncul disebabkan adanya seorang raja. Raja merupakan pemerintah yang tertinggi, dan dibantu oleh pembesar-pembesar. Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, raja telah mewujudkan sistem pembesar 4 lipatan bagi melicin dan membantu dalam urusan pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ciri yang kedua iaitu rakyat. Rakyat perlu menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan perlu mematuhi undang-undang yang telah dikuatkuasakan oleh Sultan. Jadi terdapat 2 golongan. Yang pertama golongan pembesar, yang kedua golongan rakyat. Kedudukan rakyat adalah di bawah golongan pembesar. Okay, ciri yang ketiga
ialah kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan merupakan kuasa mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Jadi kepentingan kedaulatan ni adalah untuk memastikan rakyat setia dan taat kepada apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh sultan. Okay, ciri yang keempat ialah wilayah pengaruh. Apa yang dimaksudkan dengan wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh ia merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat setempat. Okey, terdapat beberapa cara untuk meluaskan wilayah pengaruh. Okey, yang pertama melalui perkahwinan, yang kedua melalui penaklukan, yang ketiga melalui naungan. Okey, ciri yang kelima ialah undang-undang. Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, terdapat dua undang-undang yang bertulis. Yang pertama ialah Hukum Kanun Melaka. Yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka. Tujuan undang-undang dilaksanakan bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Ciri yang terakhir ialah lambang kebesaran. Sewaktu pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, terdapat beberapa lambang kebesaran ataupun identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Antara lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka ialah adat istiadat, penggunaan warna, nobat dan cap mohor. Cap mohor digunakan bagi mengesahkan arahan daripada Sultan. Okay, topik yang seterusnya ialah keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang semasa kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, sistem pentadbiran yang diamalkan semasa pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pentadbiran yang lengkap, dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan, di mana di setiap lapisan mempunyai pembesar-pembesar yang tersendiri dan setiap pembesar mempunyai peranan yang tersendiri. Sultan Melaka juga telah memberikan kuasa memerintah atau mentadbir sesebuah wilayah, sungai atau pulau kepada para pembesar berempat yang dikenali sebagai kawasan pegangan. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai dua peringkat. Peringkat yang pertama, pentadbiran pusat, dan peringkat yang kedua, peringkat jajahan. Pentadbiran pusat telah dikawal selia oleh 4 orang yang dikenali sebagai pembesar berempat, iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Kesemua pembesar mempunyai peranan dan tugas masing-masing, dan kefahaman dua hala antara sultan dan pembesar memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, pada peringkat jajahan pula, pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Pembesar ini dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Antara peranan mereka termasuklah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran dan dibenarkan untuk mengutip cukai. Dengan adanya sistem pembesar 4 lipatan ini, maka urusan pentadbiran dapat dijalankan dengan lebih teratur. Seterusnya berkenaan dengan undang-undang. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 fasal yang membincangkan, antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Manakala dalam Undang-Undang Laut Melaka, ia telah diusahakan oleh beberapa nahkoda Melaka, iaitu nahkoda jenal, nahkoda diri dan nahkoda sahak. Undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Muhammad Shah dan mengandungi antaranya termasuklah perkara berkaitan peranan nahkoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan percukaian. Okey, topik yang terakhir ialah peranan pemerintah dan rakyat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama ialah golongan pemerintah dan yang kedua ialah golongan yang diperintah. Di setiap golongan mempunyai peranan dan tugas masing-masing. Okey, bagi golongan pemerintah, ia terdiri daripada sultan dan pembesar. Peranan sultan yang pertama, menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Yang kedua, mewujudkan perpaduan rakyat. Yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Dan yang keempat, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Bagi peranan pembesar pula, yang pertama, memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan.
Yang kedua, menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Dan yang terakhir, mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, bagi peranan rakyat pula, yang pertama, menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Yang kedua, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka. Yang ketiga, menjadi tentera. Yang keempat, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Dan yang terakhir, menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan. Okey, dalam golongan rakyat juga terbahagi kepada beberapa golongan seperti peniaga, petani, tukang dan nelayan. Hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Okay, jadi hubungan yang baik antara pemerintah dengan rakyat sangat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kesejahteraan. Hubungan ini dapat memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat, kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara.